Bukalah Google, bukalah buku sejarah, cari persidangan Nicaea, NICEA 325 Masihi. 325 Masihi, Maharaja pada masa itu adalah Maharaja Konstantin. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Pada masa itu, umat Nasrani atau kita sebut umat Kristian dah berpecah dalam dua aliran yang cukup kritikal dan besar. Jadi itulah konteks Trinity bermula. Maka itulah fitnah paling besar terhadap diri baginda Nabi Isa alaihi salam dan pada ajaran baginda alaihi salam. 325 ajaran ni sudah dirosakkan dan diri baginda terfitnah dengan konteks Trinity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara mengenai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai permulaan, pembukaan dan muqaddimah, sekiranya anda ingin melihat dan mengenal pokok, maka lihatlah kepada buahnya. Sekiranya anda ingin melihat dan mengenal pasangan atau isteri anda, maka perhatikanlah ketika anda ditimpa kemiskinan. Jika anda ingin melihat dan mengenal sahabat-sahabat sejati anda, maka perhatikanlah ketika anda ditimpa kesusahan dan kesulitan. Sekiranya anda ingin melihat dan mengenal manusia-manusia yang beriman, maka perhatikanlah ketika mana mereka diberikan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anda ingin mengenal dan melihat manusia-manusia yang berakhlak mulia, maka perhatikanlah ketika mereka diminta bantuan dan pertolongan. Dan sekiranya anda ingin melihat dan mengenal junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan hayatilah sunnah-sunnah baginda di dalam kehidupan seharian anda. Bila menyebut tentang sambutan Maulidur Rasul, saya sebutkan sebanyak 3 kali. Amat-amat malang, amat-amat malang, dan amat-amat malang. Sekiranya kita hanya ingin mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, sekadar menjadikan sambutan Maulidur Rasul sebagai acara musiman ataupun tahunan dan tidak pada kesekian waktu yang lain, ini adalah penanda malangnya dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadikan majlis-majlis ilmu seperti ini yang bersifat musiman, yang bersifat tahunan. Waktu macam ni baru kita nak belajar tentang Nabi. Waktu macam ni baru kita nak belajar kenal Nabi. Waktu macam ni baru kita nak tahu perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jadikanlah 24 jam dalam kehidupan seharian tuan-tuan dan puan-puan sekalian membaca kehidupan Nabi, mengkaji kehidupan Nabi, menghayati kehidupan Nabi. Kerana kita nak meniru segala bentuk perbuatan-perbuatan, kita nak meniru segala bentuk perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalani kehidupan seharian, terutama khususnya yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita yang ada pada malam ini, termasuklah mereka yang berada dalam dunia pada ketika ini, kita tidaklah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup ketika zaman hayat kehidupan baginda. Kita Allah tak jadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Dan kita juga tidak ditakdirkan Allah untuk menjadi penentang, penolak ajaran agama, pengamal musyrikin-musyrikin sama seperti di Mekah dahulu. Dan kalau kita ingin mengenali Rasulullah,
Maka hari ini kita mengenali Rasulullah melalui wahyu-wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis, melalui sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak berpeluang hidup pada zaman Nabi. Kita tidak berpeluang menggunakan mata kita yang ada ini untuk menatap secara langsung, untuk melihat secara live wajah baginda yang mulia, wajah baginda yang menawan laksana bulan purnama. Kita juga tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beriman di samping Rasulullah, untuk sama-sama berjuang bersama Rasulullah mempertahankan agama Islam. Tetapi Allah mentakdirkan kita sebagai umat yang terakhir, yang disebut sebagai umat akhir zaman. Tetapi melalui baginda, melalui sahabat, melalui ulama-ulama, akhirnya dua nikmat yang paling besar sampai kepada kita pada hari ini dan berjaya dikecapi oleh kita, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak ada dua nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Tuan-tuan, buka mata, celik minda, lihatlah di luar sana berapa ramai di antara insan-insan, manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah yang mencari-cari petunjuk dalam hidup mereka, yang mencari-cari hidayah dalam hidup mereka, yang mencari-cari agama yang sebenar dalam hidup mereka. Tapi sampai saat ini mereka masih belum menemukannya. Sedangkan Allah berikan Islam, sedangkan Allah berikan iman kepada kita sejak sekian lama. Dan perkara ini seharusnya disyukuri oleh kita dengan sebaik-baiknya bimbang. Kedua-dua benda ini kalau tidak dijaga dengan baik, kalau tidak dijaga dengan betul, dikhawatiri dia akan terlepas meninggalkan kita. Bayangkan apa yang akan berlaku kepada kita bila Islam meninggalkan kita. Bayangkan apa yang berlaku kepada kita bila iman keluar dari kehidupan kita. Kita akan menjadi manusia yang paling malang apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ataupun di mahsyar kelak. Baik, sebagaimana yang tuan-tuan sama-sama dengar, disebutkan oleh pengurusi majlis. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, pada batang tubuh baginda itu ada suri tauladan yang terbaik untuk kita. Ada suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Ini difirmankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak topi. Maksud topi di sini mempunyai banyak sisi kehebatan baginda. Atau dengan lebih jelas, baginda diberikan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah dengan multi talent. Banyak kelebihan yang Allah bagi pada baginda. Kalau kita pada hari ini rajin, cuba belik-belik, cuba baca-baca kitab-kitab sirah yang dikarang oleh ulama-ulama besar, yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar, maka kita akan temui ciri-ciri istimewa yang disebut multi-talented ini pada diri baginda. Kadang-kadang kita bertemu Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang bapa di dalam alam rumah tangga baginda. Baginda adalah seorang bapa yang hebat, baginda adalah seorang suami yang hebat. Dan terkadang kita berbicara mengenai kehebatan Rasulullah sebagai seorang sahabat kepada sahabat-sahabat baginda yang lain. Bagaimana Rasulullah sebagai role model terbaik, menunjukkan perkataan-perkataan terbaik, menunjukkan perbuatan-perbuatan terbaik, menunjukkan akhlak-akhlak dan etika terbaik kepada para sahabat baginda. Tak terkecuali bila kita melihat sisi Rasulullah sebagai seorang pendakwah.
Bukan sahaja kepada sahabat-sahabat yang sebelum ini bergelar non-Muslim. Sahabat-sahabat sebelum ini termasuk di dalam golongan musyrikin mungkin. Akhirnya berjaya diimankan oleh Rasulullah. Akhirnya berjaya diislamkan oleh Rasulullah. Bahkan dakwah Rasulullah tidak pernah berhenti sampai ke hari pengakhiran kewafatan baginda kepada golongan-golongan non-Muslim. Baik sewaktu keberadaan baginda di bumi Mekah mendakwahkan golongan musyrikin, baik ketika hayat baginda di Madinah mendakwahkan Islam kepada golongan Yahudi, baik Yahudi Bani Nadir, baik Yahudi Bani Quraizah, baik Yahudi Bani Qainuqa. Dan Rasulullah menggunakan pendekatan dakwah yang paling terbaik. Begitu juga bila kita membicarakan sisi Rasulullah sebagai seorang guru dan pendidik kepada sahabat. Sahabat-sahabat yang mulia bernaung di bawah payung madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertindak sebagai seorang guru, Rasulullah bertindak sebagai seorang pendidik. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah, bagaimana Rasulullah mendidik mereka menjadi umat yang terbaik. Begitu juga kita melihat sisi Rasulullah sebagai ketua turus, sebagai komander perang, menjadi contoh yang terbaik kepada sahabat-sahabat yang bergelar tentera-tentera Islam. Begitu juga sisi Rasulullah sebagai juru damai, yang Rasulullah tidak mahu terlibat dengan sebarang persengketaan, sebarang perkelahian, sebarang pertelingkahan. Seboleh-bolehnya Rasulullah mahukan setiap isu, mahukan setiap masalah diselesaikan dengan cara yang terbaik. Dan inilah multi-talented, sekadar yang saya boleh sebut dan contohkan. Walaupun sebenarnya hakikat pada batang tubuh baginda mengandungi banyak lagi kebaikan-kebaikan dan kecerdasan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bila membacakan ayat tadi, dianjurkan kepada kita daripada Allah secara umum. Batang tubuh Rasulullah dengan kata lain akhlak baginda, etika baginda, adab baginda adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Tidak ada satu pun manusia yang pernah dijadikan oleh Allah yang terbaik dari segala sifatnya, yang terbaik dari segala perangainya, yang terbaik daripada segala akhlaknya. Sama ada yang melibatkan tutur kata, yang melibatkan fi'il, perangai dan perbuatan. Tetapi kita selalu menjadikan ayat ini sebagai hujah untuk mengajak, menyeru dan mendakwakan saudara-saudara Islam yang lain agar mengikuti Rasulullah dengan kekhususan mengikuti sunnah Nabi. Baca ayat ni, baca dalil ni, kita akan cerita pasal ikut sunnah Nabi. Kita akan cerita bagaimana sunnah Nabi dari sudut Nabi makan. Kita akan cerita sunnah Nabi dari sudut Nabi minum. Dari sudut Nabi berpakaian. Dari sudut Nabi beribadat. Dari sudut Nabi berniaga. Dari sudut Nabi bermuamalah. Tetapi kita harus melihat kepada satu benda. Konteks ayat ini. Ayat ini adalah ayat daripada surah Al-Ahzab. Benar kita boleh mengambil hujah dan dalil tadi secara umum untuk mengajak, menyeru dan berdakwah. Menyeru orang lain mengikuti sunnah Nabi. Ya, terbaik. Tetapi kita harus juga melihat sebagaimana yang saya sebut konteks ayat ini dan konteks surah ini. Ini adalah surah Ahzab, ini adalah surah perang. Dan dia lebih kepada meniru gaya hidup Nabi, meniru sunnah-sunnah Nabi dalam taklukan kepimpinan. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin menunjukkan kepimpinan beliau kepada sahabat-sahabat dalam cara yang terbaik. Sebelum perang Ahzab berlangsung sebagai contoh, bagaimana Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Tentang apa Rasulullah mengajak sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar bermusyawarah tentang bagaimana cara untuk mempertahankan bumi Madinah daripada serangan tentera-tentera Ahzab. Walaupun mungkin Rasulullah mempunyai pemikiran sendiri, Rasulullah ada pendapat sendiri, Rasulullah ada idea sendiri yang akan baginda kemukakan. Tetapi sikap dan didikan Rasulullah tidak pernah membunuh ruang, tidak pernah menolak ruang,
tidak pernah menafikan pandangan-pandangan dan saranan-saranan daripada sahabat baginda. Lalu akhirnya secara ringkas kita sedia maklum, yang dipilih secara musyawarah dan diterima dengan baik oleh Rasulullah ialah pandangan dan pendapat daripada sahabat Salman Al-Farisi, iaitu cara sistem, metod, manhaj pertahanan gaya orang-orang Parsi, iaitu dengan cara menggali lubang, gali parit. Kemudian, dia tak berhenti di situ. Sebagaimana pemimpin-pemimpin kita hari ini yang bersikap, bermesyuarat, kemudian mengarah-ngarahkan orang lain. Sehingga pemimpin itu sendiri tak turun padang. Tak menyertai sahabat-sahabat, tak menyertai orang ramai. Tetapi Rasulullah menunjukkan contoh yang terbaik. Kalau kita nak buat pertahanan, kalau kita nak buat sistem defense ini berdasarkan kena gali lubang, kena gali parit, maka Rasulullah bukan hanya mengarahkan sahabat-sahabat melakukan hal tersebut, tapi baginda sendiri dengan tubuh baginda yang mulia, baginda turun padang. Baginda sendiri yang pegang cangkul, baginda yang sendiri yang angkat tanah, baginda sendiri yang punggah batu. Kita boleh bayangkan dalam kepayahan ini, titik-titik, peluh-peluh, keringat baginda pasti jatuh menimpa membasahi bumi. Dan tak cukup dengan itu. Bila Rasulullah bersedia menunggu kemarahan tentera-tentera Ahzab, bukan seperti pemimpin-pemimpin besar yang ada dalam era baginda, yang cuma berada di kelompok-kelompok belakang, kelompok-kelompok terakhir, dan mengarahkan tentera-tentera, komander-komander, komando-komando bergerak lebih awal di depan. Tetapi baginda sendiri, batang tubuh baginda sendiri yang berada di antara barisan yang paling depan, sebagai contoh terbaik, sebagai suri tauladan yang terbaik kepada sahabat-sahabat baginda. Dan bagaimana dalam peperangan Ahzab, Rasulullah dan sahabat sendiri ditimpa kekurangan makanan, ditimpa kekurangan minuman. Bukanlah sahabat-sahabat saja yang sanggup berlapar, tapi Rasulullah dalam keadaan kenyang. Bukan sahabat-sahabat yang sanggup berdahaga dan haus, dan Rasulullah dalam keadaan tidak kehausan, tidak. Tetapi Rasulullah sendiri merasai apa yang dirasa oleh sahabatnya. Dengan kata lain, Rasulullah sendiri merasai apa yang dirasai oleh umatnya pada ketika itu. Laparnya mereka, maka lapar juga Rasulullah. Dahaganya mereka, maka dahaganya Rasulullah. Risau dan runsingnya mereka, risau dan runsingnya Rasulullah melebihi apa yang menjadi kerisauan dan kerunsingan mereka. Itulah Rasulullah. Itulah juga ditonjolkan dalam ayat ini dari sudut kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita menafikan, ayat ini boleh dijadikan hujah dan dalil secara umum untuk mengajak orang lain mengikuti dan menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi, setiap para rasul dalam zaman mereka, mereka membawakan agama yang sama. Mereka menyerukan akidah yang sama. Dan mereka membawa jalan yang sama, iaitu Islam. Dan Islam mengarahkan semua umat sepanjang sejarah, sepanjang tamadun, sepanjang peradaban, sepanjang pentas dunia ini mengarah kepada tauhid lillah. Mentauhidkan Allah dan menyingkirkan segala bentuk kemusyrikan kepada Allah. Segala bentuk khurafat-khurafat, segala bentuk dongengan-dongengan, segala bentuk sesuatu yang sengaja direnovasi dan diada-adakan dalam agama. Itulah Islam. Dan sampai ke Nabi dan Rasul yang terakhir sekalipun, itulah yang cuba dibawa dan didakwahkan oleh baginda. Bila berhadapan dengan golongan manusia-manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kepada satu ayat yang cukup pendek, iaitu di dalam surah yang ke-18 di dalam Al-Quran. Satu surah yang kita jadikan sebagai sunnah bacaan pada setiap hari Jumaat selain daripada surah Yasin, iaitu suratul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan dapat melihat sebagai contoh ayat yang ke-6.
Bagaimana Rasulullah begitu mengambil berat tentang keadaan umat baginda, melebihi baginda mengambil berat tentang diri baginda. Ini satu contoh yang terbaik yang Rasulullah tunjukkan. Dalam mana-mana keadaan, dalam mana-mana waktu, dalam mana-mana kesempatan, Rasulullah sentiasa risaukan akan umatnya dan nasib umatnya. Bukan sahaja di dunia, tetapi dibawa sampai ke akhirat. Sebagai contoh dalam ayat yang ke-6, Allah berfirman, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membinasakan diri kamu sendiri kerana bersedih hati, kerana mereka ini berpaling, sekiranya mereka tidak mahu beriman dengan keterangan ini. Keterangan ini bermakna Al-Quran. Jadi Allah seolah-olah memberikan satu pertanyaan. Maka apakah barangkali kamu akan membinasakan diri kamu sendiri kerana kerisauan baginda, keresahan baginda, kerunsingan baginda terhadap mereka yang menolak dakwah baginda pada waktu itu. Kalau boleh, semua manusia, semua makhluk ini baginda nak dakwahkan. Baginda nak seru mereka kepada Tuhan yang sebenar. Nak seru mereka kepada ajaran dan agama yang benar. Nak seru semua mereka kepada jalan yang benar. Tetapi petunjuk, tetapi hidayah bukan berada di tangan Rasulullah. Petunjuk dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, yang digambarkan ini ialah kerisauan, kebimbangan yang hampir-hampir dapat membinasakan baginda. Dalam ilmu sains moden atau lebih kepada ilmu perubatan, ada satu jenis penyakit ataupun disebut gejala psikosomatik. Psikosomatik ini adalah daripada dua perkataan, psiko, fikiran, dan soma ialah tubuh. Yang mana bila seseorang terlampau risau, terlampau runsing, terlampau memikirkan sesuatu pada tahap yang amat tinggi, dia akan merosakkan sistem-sistem yang berada di dalam tubuhnya. Jadi siapa yang depression, yang amat-amat sangat memikirkan tentang sesuatu benda, risau pasal sesuatu benda, stres pasal sesuatu benda, nak ambil berat pasal sesuatu benda, dia boleh merosakkan sistem tubuh sehingga boleh membinasakan seseorang. Seolah-olah itulah yang digambarkan oleh Allah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi kita hari ini, walaupun sekadar pendakwah, orang nak dengar, orang tak mau dengar, kita kata dengan bahasa biasa, kopi dia. Kita tak rasa. Dia nak tadah telinga, tak mau tadah telinga, ikut dia. Tugas aku bagi pengajaran, tugas aku bagi ceramah. Ya. Kita tak boleh nak paksa orang untuk celik mata pandang dan lihat kita. Kita tak boleh nak paksa orang untuk buka telinga dia, dengar ceramah daripada kita. Tetapi sekurang-kurangnya, apa rasa kita? Bila kita melihat saudara-saudara kita berada bukan pada jalan yang sebenar, bukan berada pada jalan yang selayaknya, bukan berada pada yang jalan terbaik yang seharusnya diikuti dan dilalui oleh umat Islam, lebih-lebih lagi khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat pendek yang saya nak kongsi ialah ayat yang ke-13. Ayat ni pendek, tuan-tuan selalu baca. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi untuk memahami ayat ini, tuan-tuan perlu melihat 3 ayat ke belakang. Ini ayat 13. Jadi kita terpaksa baca ayat ke-10, ke-11 dan ke-12. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dan ingatlah peristiwa ketika mana para pemuda
Para pemuda yang disifatkan Allah sebagai mempunyai iman di dalam diri mereka, yang kita sebut sebagai Ashabul Kahfi, yang Inggeris sebut the Seven Sleepers. Ilal Kahfi, bila mereka ini menuju ke arah gua, yang mana mereka ini telah menjadi kejaran tentera-tentera kerajaan, raja yang zalim, raja yang ganas, raja yang taghut pada waktu itu, iaitu Maharaja Dicyanus. Kerana nak menyelamatkan, mempertahankan iman mereka daripada bersekongkol, daripada hanyut dengan gelombang taghut dan kemusyrikan pada waktu itu, mereka menjadi kejaran tentera-tentera kerajaan. Lalu begitulah dalam setiap zaman, setiap waktu, manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang senantiasa menjaga iman, dalam keadaan mana pun mereka tetap manusia biasa. Hatta orang yang tak ada iman, hatta orang yang beriman. Bila situation, bila condition, bila keadaan dihambat dan dikejar tentera kerajaan, mungkin akan tertangkap, mungkin akan digari, mungkin akan diikat, mungkin akan dipenjarakan, dan lebih jauh terjebayang, mungkin akan dihukum dengan hukuman bunuh dan sebagainya. Bila ini dalam bayangan dan minda, pastinya ada perasaan risau, rungsing, takut dan sebagainya. Maka sebagai sifat manusia yang beriman, maka tempat yang terbaik untuk mengadukan permasalahan, mengadukan situasi, keadaan dan condition kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengangkat tangan, doa dipanjatkan kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah, kurniakanlah kepada kami rahmah yang datang dari sisi khazanah-Mu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kemudahan, serta pimpinlah kami di dalam urusan agama kami. Ini adalah satu doa yang baik, yang seharusnya kita jadikan sebagai doa harian kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seterusnya, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami pukul ke atas telinga-telinga mereka, ataupun kami tutup ke atas telinga-telinga mereka, atau sebenarnya kami telah tidur dan lenakan mereka di dalam gua tersebut. Sinina adada, dalam beberapa tempoh tahun lama. Jadi selepas mereka berdoa dan meminta pertolongan oleh Allah, lalu mereka menemui dan menjumpai sebuah gua di kawasan pergunungan itu. Mereka menjadikan gua tersebut sebagai tempat beristirahat sementara, tempat mereka bersembunyi daripada kejaran tentera-tentera kerajaan pada waktu. Lalu ketika inilah Allah telah menidurkan mereka untuk tempoh beberapa tahun lamanya. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami sedarkan mereka, bangkitkan mereka kembali untuk kami mengetahui, untuk kami menguji siapakah di antara dua golongan yang lebih tepat kiraannya tentang berapa lamakah mereka telah ditidurkan di dalam gua tersebut. Bila mereka ini dibangkitkan kembali, disedarkan daripada tidur, mereka telah berpecah kepada dua golongan. Satu golongan merasakan bahawa mereka dah tidur selama 1 hari penuh. Sehari dah kita tidur kat sini. Dan satu golongan lagi, mereka merasakan mereka dah tidur cuma separuh hari, sekerat hari. Tak sampai sehari. Separuh hari saja kita tidur. Hakikatnya dua-dua sudah terkeliru. Dua-dua sudah salah dalam penilaian mereka. Sedangkan mereka dah ditidurkan oleh Allah hampir 300 tahun. Ini nak membuktikan apa tuan-tuan? Dalam ilmu psikologi ini sifat biasa bagi manusia. Bukan hanya golongan yang tidak beriman, tapi nak habaq mereka ni siapa? Mereka adalah pemuda
yang diwahyukan kisah mereka kepada Rasulullah, disifatkan sebagai pemuda-pemuda yang mempunyai iman, orang baik-baik, orang soleh. Walaupun demikian sifat mereka tidak dapat menafikan bila mereka bangun saja sudah ada perselisihan, perbezaan pandangan, perbezaan pendapat di kalangan mereka. Nak abad ni orang baik-baik, ni orang soleh-soleh, ni orang yang ada iman, ni orang yang Allah wahyukan kisah mereka pada Nabi, bangun saja dah jadi dua orang. Aku kata lagu ni, aku kata lagu ni, aku kata lagu ni, tu biasa. Apatah lagi kalau kita berhadapan orang beriman bukan dengan beriman. Orang hak benar dengan orang hak tak benar. Orang hak betul dengan orang tak betul. Lagi-lagilah selalu bercanggah pandangan dan berbeza pandangan. Kenapa itu jawapan daripada mereka? Kerana itu adalah agakan daripada mereka. Kerana tidak ada kesan, tidak ada efek. Bukan sahaja pada batang tubuh mereka, tetapi juga tidak ada kesan dan efek pada persekitaran dan lingkungan gua tempat mereka ditidurkan. Tuan-tuan, walaupun 700 tahun, bangun lagu ni juga. Contoh saya tidur, lagu ni, bangun tu lagu ni juga. Takkan nak kata 300. Tak ada kesan. Contoh kalau orang biasa ni, agak-agak kalau saya tidur 300 tahun sungguh, kalau panjang umur, misal tak berapa nak ada ni, 300 tahun agak-agak panjang mana kalau bangun. Lebih pada pusat lah. Janggut pula pun lebih pada pusat juga. Kulit hak terik merening apa ni, pH toner sekata 5.5 ke 2 berapa ni, dah jadi lagu mana? Nak hampir-hampir macam bentuk tengkorak dah. 300 tahun. Daging pun tak berapa nak ada dah di pipi ni. Jadi cekung, jadi cekak. Kulit berkedut. 300 tahun. Mata pun rambut pun hak hitam jadi putih. Tenaga hak kuat. Mungkin tak boleh bangun dah 300 tahun. Persekitaran tak berubah. 300 tahun mungkin ada batu hak jatuh, batu hak pecah, dinding berlumut, dinding naik pokok, dinding tubuh. Tapi bangun tu lagu tu juga. Bila lagu tu juga, takkan nak katakan tu mestilah sehari baru, setengah hari. Sebab tu Allah cerita membolak balikkan mereka daripada dua lubang dalam gua, waktu matahari terbit dan waktu matahari nak terbenam. Okey. Baik. Ini adalah kisah mereka. Tapi bila tuan-tuan baca ayat yang saya baca tadi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengkisahkan, kami menceritakan, kami mengkhabarkan kepadamu wahai Muhammad naba'ahum bil haqq. Kisah mereka ini dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang sifat dia beriman kepada Tuhan mereka dan kami telah tambahkan bagi mereka hidayah petunjuk. Tuan-tuan nampak apa? Seolah-olah gambaran dalam 3 ayat sebelumnya adalah kemuncak. Adalah klimaks bagi kisah Ashabul Kahfi. Allah cerita yang kemuncak, Allah cerita yang klimaks, Allah cerita yang wow, Allah cerita yang amazing. Masuk ayat seterusnya seolah-olah baru nak start cerita, baru nak mula cerita. Kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Tadi cerita apa sebelum tu? Kisah mereka dah, tapi itu adalah kemuncak dan klimaks. Ini adalah cara the real dan terbaik punya promotion. Tuan-tuan, kalau kita hari ini, satu-satu pengarah dia nak buat filem baru, satu-satu pengarah dia nak mengeluarkan karya baru, maka bila filem tu siap, sebelum dia nak tayang di pawagam, untuk menarik minat para penonton hak akan pergi tengok, hak tak tengok ke, atau sekadar saja-saja, benda yang menjadi perkara yang jadi keperluan hari ini apa dia? Pernah dengar trailer? Trailer filem. Bukan trailer unggah lori beras tu tak. Ayat 18 tu trailer juga. Trailer filem apa maksud dia? Trailer filem ni panjang ke pendek? Pendek je. 1.5 minit, 2 minit. Paling common pun 3 minit kita letak. Biasanya trailer filem ni, filem keluar belum? Belum lagi.
Tapi dia nak habaq filem ni bakal keluar, filem ni akan keluar, filem ni akan ditayangkan dan akan dipertontonkan kepada anda semua. Jadi untuk menarik minat, trailer biasanya akan menunjukkan aksi-aksi dan babak yang menarik. Yang bila orang tengok 2-3 minit ni pun, best nampak ni. Contoh hak depan saya semua ni jenis lagu mana? Jenis hak 70-an ada, 80-an ada, 90-an ada, hak senang nak buat contoh jenis semua mana? Semua orang kenal jenis semua lah. Ni hak zaman Sean Connery, hak zaman Roger Moore, hak zaman Timothy Dalton, hak zaman Pierce Brosnan, hak zaman terbaru Daniel Craig pun ikut lah. Jadi biasanya James Bond ni, dia akan tunjuk apa? Babak kejar mengejar, babak tembak menembak, babak tumbuk menumbuk, bergaduh, babak bom mengebom, bedil membedil. Orang tengok, kejap mengejap saja-saja, tembok menembok saja-saja, bertumbuk saja-saja, lipat kungfu saja-saja, 2-3 minit. Mesti tak habis punya. Aku akan pergi tengok. Sebab apa? Trailer tadi menarik minat. Begitu juga dengan kes ini. Padahal takkanlah kita nak start cerita ni dengan kena kejap dah. Pasal apa kena kejap ni tak tahu. Kena kejap, berdoa, tolong lindungi kami, turun rahmat pada kami. Tapi cerita asal nak kena kejap duduk di mana? Duduk ayat selepasnya. Maksudnya plot dia non-linear. Bukan linear. Plot dia non-linear. Dia twist dia punya plot. Pernah tengok tak jenis plot macam ni? Asal cerita tamil dah mudah. Mula-mula start cerita tu, hero terus bunuh bos penjahat. Pelik cerita ni. Selalu bos penjahat, kalau cerita tamil 3 jam, 2 jam 58 tu baru dia kena bunuh. Ni baru seminit 2 minit, bos kena bunuh dah. Hak tu dia tunjuk. Tapi masuk minit seterusnya, dia plot twist tu, dia pergi ke zaman 20 tahun yang lampau. 20 tahun lampau, rupanya kampung hero tu kena bom kat kawan ni. 20 tahun lepas, perempuan-perempuan kampung dia kena roboh dekat kawan ni. 20 tahun lepas, semua lelaki-lelaki dan pemuda kampung dia kena bunuh. Dia seorang saja terselamat tu pun kerana berok. Tak ada jamban masa tu, berok tepi sungai. Orang lain kena bunuh, balik berok. Mati habis. Balas dendam. Cerita dia balas dendam. Pelok hak dia tunjuk di depan tu akan ada balik. Cuma dia tunjuk hak tu dulu. Kita jadi, takkan buat mati awal. Ini pun sama. Kerana apa? Dia nak menarik minat kita. Dia nak merangsang kita untuk terus mengikuti kisah ni. Nampak hebat dah. Berdoa. Allah tidurkan. Allah bangunkan. Tak jadi apa. Mesti menarik lagi ni hak lain ni. Teruslah. Baik, nampak benda tu. Allah sebut di belakang frasa yang pertama tu, naba'ahum bil haq. Kisah mereka dengan benar. Adakah kisah lain yang diwahyukan pada Nabi tak benar? Cerita Nabi-Nabi dan Rasul ni tak sungguh? Cerita-cerita dalam Quran hak lain tak betul? No. Tetapi tuan-tuan kita harus ingat, sebelum turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, sumber penurunan ayat ni yang kita sebut asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni pada Nabi, tuan-tuan rasa, saya rasa tuan-tuan tahu dah kan? Pasal apa ayat-ayat ni turun pada Nabi? Sebab ada 3 soalan yang diajukan pada Nabi. Bagaimana 3 soalan ni bermula? Sampai satu tahap musyrikin di Mekah. Mereka jadi blur, mereka jadi samar, mereka jadi keliru. Bila mereka ni lawan Nabi dalam tempoh yang lama. Tentang Nabi dalam tempoh yang lama. Akhirnya mereka jadi blur lagu mana? Kalaulah kita ni hari-hari lawan Muhammad, hari-hari cabar Muhammad, hari-hari tuduh dan label Muhammad, hari-hari tentang Muhammad. Kalaulah katakan Muhammad hak kita duk lawan, hak kita duk tentang, hak kita duk tuduh, hak kita duk label itu, dia itu sekadar Nabi ataupun Rasul atas dakwaan dia semata-mata. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi dia hanya dakwa dia Nabi, dia hanya claim dia Rasul. Kalau itulah keadaannya, rasa sedap belah kita. Sebab apa kita lawan? Nabi yang bukan sebenar. Sebab apa kita tentang? Rasul yang bukan sebenar. Tapi lagu mana dalam kita duk lawan hari-hari, tentang hari-hari, label hari-hari, tuduh hari-hari, dia Nabi dan Rasul hak sebenar. Kalau lagu tu
Berat belah kita tu. Jadi nak tahu lagu mana? Nak tahu, tak ada panduan, tak ada manual. Kalau kita naikkan salaf, kalau kita naikkan susu galur, antara Nabi dan Rasul yang paling hampir dengan mereka pun sejauh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tak ada dah melalui Juraimi kecuali Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Muhammad. Tapi siapa yang boleh mereka tanya tentang persoalan kebenaran Nabi dan Rasul yang membawa risalah ini, tak lain dan tak bukan ialah ulama dan rabbai Yahudi di Madinah. Kerana mereka adalah Bani Israel. Kerana sinonim Bani Israel, ramainya Nabi-Nabi dan Rasul di kalangan mereka. Bahkan 3 kitab sebelum ni diturunkan kepada bangsa mereka. Baik Taurat Musa, baik Zabur Daud, baik Injil Isa. Mereka ada kitab sebagai panduan. Mereka banyak tahu kisah dan riwayat Nabi-Nabi dan Rasul sebelum mereka. Jadi kita pergi tanya dia. Maka dihantarlah 2 orang duta, 2 orang utusan yang kira dianggap paling akademik, paling terpelajar mereka. Siapa? Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pergi 2 orang ni cerita lebih kurang tentang Muhammad. Muhammad ni siapa? Apa dakwaan dan pengakuan dia, apa perkataan-perkataan yang dia dah keluarkan, akhlak dia lagu mana, budi bicara lagu mana, tutur kata lagu mana, adat dengan orang lagu mana, Nabi Muhammad. Tapi dia mengaku dia dakwa dia ni Nabi dan Rasul. Kalau kamu nak tahu dia Nabi dan Rasul sungguh, bawa balik 3 soalan ni, tanya dekat dia. Kalau 3 soalan ni dia boleh jawab, maka dia adalah Nabi dan Rasul yang sebenar. Kalau dia tak boleh jawab 3 soalan ni, dia hanya Nabi dan Rasul sekadar dakwaan dan claiming dia sah. Ringkas cerita, bawa balik. Soalan yang pertama berkaitan sekumpulan pemuda yang beriman yang ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah gua. Yang kedua berkaitan dengan seorang raja yang menguasai timur dan barat, yang melang buana melakukan perjalanan yang jauh. Dan yang ketiga dalam surah Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanyakan tentang urusan ruh. Jadi ini adalah jawapan daripada Allah kepada Nabi Muhammad daripada 3 soalan tadi. Soalan yang pertama tentang pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah gua. Bila soalan tu datang pada Nabi, Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Nabi tak boleh jawab. Nabi tak ada ilmu tentang 3 soalan tu. Nabi tak ada pengetahuan tentang 3 soalan tu. Nabi tak ada information tentang 3 soalan tu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad, Rasul terakhir pun tidak mengetahui hal-hal dan perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Hak Nabi tahu, hak Nabi boleh cerita perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah setelah diwahyukan oleh Allah kepada baginda melalui perantaraan malaikat mulia Jibril alaihi salam. Jadi bukti dia Rasulullah sentiasa menunggu-nunggu agar turunnya wahyu untuk memberikan jawapan kepada mereka. Ada riwayat sebut 15 hari 15 malam. Ada riwayat sebut paling lama 17 hari 17 malam. Daripada main ni, bagaimana boleh jawab atau tak boleh jawab? Nak jawab tak ada jawapan. Balik dulu, mari lagi. Boleh jawab tak boleh? Bayangkan 15 hari 15 malam. Tu pun kira sabar dah tu musyrik dia tu. Kalau kita 3 kali badan makan penampak. Lagu mana Ustaz boleh jawab ke tak? Tak apa, main esok. Mari esok lagu mana? Dua garu lagi. Tak apalah, main lusa pula. Kali ketiga tu orang tak tanya dah, boleh jawab tak? Tak makan menempak, tak akan menampak, makan menempak. 3 hari. Ni kira lama. Akhirnya wahyu diturunkan. Itulah jawapan. Kenapa kisah mereka dengan benar? Sebab bila soalan ni ditanyakan pada Nabi, kemungkinan yang besar jawapan tentang yang disoal sudah ada pada mereka. Sama ada kemungkinan itu mereka nak dengar jawapan daripada Nabi, sama ada kemungkinan itu mereka nak memperbandingkan tentang apa yang mereka ada dengan jawapan yang bakal diberi oleh Rasulullah. Secara biasa, orang tak akan menanyakan atau mempersoalkan soalan yang dia sendiri tak tahu jawapan. Contoh, tuan-tuan, 2 campur 2 berapa? 2 campur 2. Ada yang jawab 4. Saya senyap.
Tak mengia, tak menidakkan. Ada yang jawab 5, senyap. Ada yang jawab 9, senyap. Jadi bila hak tu jawab, hak ni jawab, orang tanya, hak betul ya, hak mana? Hak salah kat mana? Aku bukan nak kata hak betul, hak salah. Aku reti tanya je. Jawapan aku pun tak tahu. Aku reti tanya soalan, 2 campur 2 berapa? Tapi jawapan dia aku tak tahu. Biasanya orang akan tanya kepada orang lain yang dia sudah tersedia jawapannya. Maka sekiranya orang beri jawapan, dia punya benchmark, dia punya penanda aras, ialah bila dia mengiyakan jawapan dan menafikan jawapan. Bila 2 campur 2, 4, bangun di belakang, 8. Salah. 7, salah. 4, betul. Pasal apa saya boleh menyalahkan, menafikan 9 dan 7? Pasal apa saya boleh membenarkan yang 4? Sebab itulah jawapan dia, 2 campur 2 adalah 4. Saya tu kena ada jawapan. Jadi di sini, bila disebut pertanyaan daripada ulama Yahudi, kita perlu fikir satu benda. Iaitu kemungkinan-kemungkinan riwayat yang ada pada mereka, standard riwayat orang Yahudi ini, biasanya sudah bercampur bau. Kisah tu secara basic, secara asas ada. Tapi mungkin dah ditokok tambah, ada yang dikurang, ada yang melampau-lampau, ada masuk khurafat, ada masuk dongengan. Tapi bila soalan ni ditanya, jawapan yang Allah bagi cuma yang benar sahaja. Yang betul sahaja yang aku nak cerita pada aku. Okey, baik. Siapa mereka? Ni poin dia. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang sifat mereka beriman kepada Tuhan mereka. Baik. Tema kita ialah, ni plot pertama, tema yang Allah nak angkat ialah tema keimanan. Tema yang Allah nak angkat ialah tema tauhid. Tema yang Allah nak angkat adalah tema akidah dan kepercayaan yang sebenar, nak menolak kesyirikan, nak menolak khurafat, nak menolak bid'ah dan nak menolak renovasi dalam agama. Baik. Bila anda faham ini, inilah tema sebenar yang Allah nak angkat, sifat berimannya para pemuda itu terhadap Tuhan mereka. Sebab dalam surah Al-Kahfi, maklum bagi kita ada 4 plot. 4 plot. Pada kisah Ashabul Kahfi adanya plot fitnah pada akidah, fitnah pada iman. Plot yang kedua adalah kisah 2 penghuni kebun, 2 pemilik kebun. Fitnah pada harta, fitnah pada dunia, fitnah pada material. Plot yang ketiga, Nabi Musa, Nabi Khidir. Fitnah pada ilmu, fitnah pada pengetahuan, fitnah pada information. Yang keempat, Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj. Fitnah pada kepimpinan, fitnah pada penguasaan, fitnah pada politik. Kalau tuan-tuan sedar dan tuan-tuan faham, inilah 4 fitnah terbesar yang sedang melanda, yang sedang berada menaungi kita. Fitnah akidahnya ada. Fitnah keimanan, fitnah kepercayaan dia. Fitnah harta, godaan dunia, material, dia. Fitnah ilmu, fitnah informasi, fitnah pengetahuan, ya. Fitnah penguasaan, kepimpinan dan politik, ya. Inilah 4 fitnah paling besar. Dan surah ni mengajar bagaimana kita melurus dan mendepan. Baik, untuk lebih memahami, Allah sebutkan bagaimana mereka yang beriman, fityatun, dari kalimat fatah, para pemuda. Para pemuda. Ada peribahasa ke slogan wallahu a'lam menyebut pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ni nak menunjukkan apa? Ni nak membuktikan apa? Betapa pentingnya aset yang bernama pemuda, betapa pentingnya aset yang bernama pemudi dalam satu-satu kawasan, dalam satu-satu lokaliti, dalam satu-satu daerah, dalam satu-satu negeri, dalam satu-satu negara, dalam satu-satu kerajaan. Pentingnya aset orang-orang muda, anak-anak muda. Bukan sekadar itu, yang mempunyai sifat yang sama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan naik sekejap, tengok ayat yang ke-7 dan ke-8. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji siapakah yang lebih baik amalan di antara mereka.
Dan satu masa, semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Tuan-tuan, sifat kepemudaan dan sifat kepemudian ini, mengapa penting? Kerana golongan muda lah. Kerana golongan muda lah yang paling mudah terbuka dan terdedah dengan segala bentuk godaan dunia. Bukan hak tua tak kena, kena juga. Tapi nak apa? Orang muda lah yang paling mudah terdedah, terbuka dengan godaan dunia, dengan hambatan materialisme, dengan kemasyhuran, dengan kepopularan. Ni orang jenis orang-orang muda. Tengok hari ni saja-saja. Masing-masing berlumba nak menunjuk dan menonjolkan populariti mereka, kemasyhuran mereka, kekayaan mereka, kehebatan mereka. Tengok aku ni, muka tak berapa cantik tapi tengoklah view 1.7 juta. Hebat dia rasa view dia 1.7 juta walaupun muka tak cantik. Ni pun muka sengkit tapi duk pegang duit tinggi tu. Nampak SPM tak ada, SRP tak ada tapi. Belum benda-benda macam ni. Orang muda, bukan kata orang tua tak ada kena tempiah, dia ada. Tapi mungkin disebabkan pengalaman, kedewasaan, kematangan mereka. Benda tu cara dia lain, bentuk dia lain. Tapi yang mudah terdedah ialah orang muda. Dan bila ini terdedah, apa bahananya? Dan ayat ini mengajar kepada kita satu benda, iaitu bagaimana cara membentuk dan mengacuankan para pemuda dan pemudi kita. Sama ada untuk zaman dan untuk zaman akan datang. Maksudnya, kalau nak jadi masyarakat yang baik, kalau nak jadi negara yang baik, maka bentuklah dan acuanlah para pemuda dan pemudi kamu dengan keimanan kepada Allah, dengan ketauhidan kepada Allah, dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Kalau kamu mengacuankan dan membentuk mereka selain daripada jalan Allah, bukan jalan yang sebenar, maka kamu akan lihatlah pahala dan kesannya di masa akan datang. Tuan-tuan, secara sifir mudah, sekarang ini kita ada bentuk kepimpinan-kepimpinan, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Bahasa mudah saya sebut sebagai peringatan bersama. Satu masa yang memerintah akan berumur. Satu masa yang memerintah akan tua. Satu masa yang memerintah akan lemah. Satu masa yang memerintah akan turun. Dan satu masa yang memerintah akan pencik. Golongan mana yang akan mengisi tempat dan kedudukan mereka? Golongan yang disebutkan, para pemuda dan para pemudi. Dan bagaimana sekiranya para pemuda dan pemudi tadi telah dibentuk, telah diacuankan, telah ditarbiyah, telah dilatih dengan keimanan yang sebenar, Islam yang sebenar, agama yang sebenar. Bila mereka mengambil tampuk pemerintahan tadi, itulah yang mereka akan kongsi balik. Itulah yang mereka akan deliver balik. Itulah yang mereka akan terapkan balik kepada orang-orang yang berada di bawah mereka. Daripada apa? Ilmu mereka sebelum ini. Daripada apa? Pengalaman mereka sebelum ini. Daripada apa? Kemahiran mereka sebelum ini. Daripada apa? Tarbiyah. Daripada apa? Latihan dan acuan yang mereka terima. Itulah mereka kongsi, itulah mereka deliver. Dan tuan-tuan boleh bayangkan sendiri dalam kepala, sekiranya anak muda hari ini yang terbentuk dan teracuan adalah jauh daripada Allah, jauh daripada Rasul, jauh daripada agama, jauh daripada jalan yang sebenar. Bila mereka mengambil tempat, itu jugalah yang mereka akan topak pada anda, delivery pada anda dan kongsikan dengan. Faham? Itulah hakikatnya. Jadi inilah cara bagaimana Allah nak mengajar kita membentuk generasi yang akan datang. Pemuda yang beriman kepada Allah. Dan bila mereka ni ditidurkan oleh Allah, saya pun tak ada surat amaran. Tak apa kamu. Dia takut nak semayang lah. Nama ustaz, orang lain mari 8.30 siap dah, 8.40 siap dah. Dia pukul 9 tak fikir ke kami dapat, tak kena apa. Boleh kan? Boleh. Baik. Kita singkat-singkat, skip-skip. Bila mereka ditidurkan oleh Allah, berapa lama? Berapa lama? 300 tahun ditambah 9. Ada dalam ayat 25 kan? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
dan mereka tinggal. Ditidurkan oleh Allah di dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambahi dengan 9. 300 tahun tambah 9. Apa makna dia? Menurut ulama-ulama muktabar di dalam tafsir masing-masing, kebanyakan mereka mensyarahkan ayat ni nak menunjukkan bahawa ada dua jenis pengiraan tempoh masa, pengiraan waktu, pengiraan timing. Ada satu masa ataupun timing ini dikira berdasarkan pergerakan peredaran matahari yang kita sebut sistem solar. Dia ikut peredaran pergerakan matahari. Dia buat masa dia, kiraan dia, timing dia. Dan ada satu lagi, masa kiraan tu diambil berdasarkan pergerakan dan peredaran bulan. Yang kita panggil, apa dia? Sistem lunar system. Jadi hak 300 tahun tu berdasarkan matahari ke bulan. Hak 300 tahun yang pertama berdasarkan peredaran matahari. Tambah 9 berdasarkan peredaran bulan. Kerana kiraan setiap 100 tahun kiraan syamsiah matahari perlu ditambah 3 tahun mengikut kiraan bulan. 100 tahun matahari jadi 103 tahun bulan. 200 tahun kiraan matahari akan jadi 206 tahun kiraan bulan. 300 tahun kiraan matahari akan jadi 309 tahun kiraan bulan. Bulan dengan matahari. Macam Nabi mula-mula diangkat jadi Nabi kan? Jadi Rasul di Gua Hira tu. Berapa umur Nabi? Jadi ulama pun buat kiraan bersandarkan timing dan kiraan tu. Kalau ikut syamsiah, ikut peredaran matahari, umur Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul di Gua Hira tu ialah 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Betul ke? Matahari ke bulan tu? Kalau ikut matahari, 39 tahun, 3 bulan, 8 hari. Dia ada perbezaan ni. Sebab ikut kiraan tu tadi. Baik. Saya ni jenis manusia yang suka berfikir. Fikir why, fikir mengapa, fikir kenapa demikian. Bila Allah sebut 300 ditambah 9. Pernahkah tuan-tuan berfikir why tak kurang dan why tak lebih? Kenapa mesti 300? Contoh kenapa tak 250? Tidak. Kenapa tak 170? Tidak, tak kurang. Ataupun kenapa tak 400? Kenapa tak 770? Kenapa tak 1000 tahun? Why 300 tahun? Kita tidak akan ada jawapannya. Hanya Allah yang lebih mengetahui mengapa menidurkan mereka dalam tempoh yang sedemikian. Tapi sekurang-kurangnya daripada kisah base of the story, kita boleh relationkan secara andaian dan agakkan. Apa makna dan function 300 tahun? Ada sebahagian pengkaji, 300 tahun ini diandaikan bangun dan jatuhnya, naik dan turunnya sesuatu kerajaan. Ataupun bangun dan jatuhnya, naik dan turunnya sesuatu agama. Ataupun naik, ataupun jatuh, bangun dan jatuhnya sesuatu kepercayaan. Baik, sekarang kita kembali semula tentang khilaf para ulama berkaitan keberadaan Ashabul Kahfi. Dua saja. Ada ulama yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ini telah ada sebelum Nabi Allah Isa alaihi salam, zaman, tempoh, waktu dia. Dan satu pandangan lagi, mereka kemudian berbanding Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita letak satu gap Ashabul Kahfi. Jadi hak jadi perbahasannya, mereka duk ada ni sebelum Nabi Isa ke, mereka duk ada ni selepas Nabi Isa. Jadi hak mana? Tak tahulah. Baik. Andaian. Ada hak kata Nabi Isa dulu, maksudnya Nabi Isa dulu, kemudian mereka. Jadi kalau yang ni senang kita nak relate. Kemungkinan iman dan akidah mereka ni walaupun tidak secara terus dan langsung daripada Nabi Isa, sekurangnya daripada murid-murid yang ditinggalkan oleh Nabi Isa. Sehingga iman dan ajaran tersebut sampai pada mereka.
Baik, kalau kita buat perbandingan yang kedua, depa dulu, baru Nabi Isa. Kalau depa dulu, dari sumber mana mereka mendapatkan ajaran dan iman mereka? Sebab Nabi Isa akan datang kemudian pendapat ni. Jadi mereka aduk beriman ni, siapa yang ajar? Siapa yang dakwah? Jadi di sinilah sebahagian ulama kata, kalaulah orang-orang Yahudi tanya soalan ni, dan dia melibatkan orang-orang Nasrani, nescaya Yahudi tidak akan meriwayatkan kisah. Maksudnya kalau benda ni berkait dengan pengikut-pengikut Nabi Isa, kalau benda ni berkait dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi tak akan ambil cerita ni, tak akan ambil riwayat. Sebab Yahudi amat bertentangan dengan Nasrani. Jadi dokongan ini membentuk bahawa mereka dulu Nabi Isa ke dia. Lagu mana plot tu? Bila mereka dulu, Allah tidurkan mereka 300 tahun. Tak tahulah 100 tahun di depan ke, 100 tahun di tengah ke, 100 tahun terakhir ke. Pandangan kedua, waktu inilah Nabi Isa tu dilahirkan oleh Maryam. Nabi Isa membesar. Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa difitnah. Nabi Isa diangkat kembali. Dengan kata lain, bila Maryam melahirkan Nabi Isa, mereka duduk tidur. Bila dia meningkat remaja, mereka duduk tidur lagi. Bila dia berdakwah, duduk tidur lagi. Nabi Isa ada tunjuk mukjizat dekat Bani Israel, duduk tidur lagi. Kena fitnah, duduk tidur lagi. Angkat, duduk tidur lagi. Sebab antara kelahiran dengan diangkat kembali cuma 33 tahun. Kawan ni tidur 300 tahun. Jadi duduk mana-mana pun tak ada apa. Mereka duduk tidur. Cuma tak tahu 100 duduk depan ke 100 tengah ke dalam 33. Cuma bila mereka bangkit balik, nak pergi beli roti di bandar, keadaan sudah berbeza. Raja hak zalim, ada kejap mereka tu tak ada dah. 300 tahun tuan-tuan, tak ada dah kawan tu pun. Almarhum dah. Ganti raja lain yang lebih adil. Masyarakat pula hak sebelum ni tagut, hak sebelum ni menyembah berhala, hak sebelum ni musyrik, masyarakat yang beriman. Allah dah tukar dalam tempoh ditidurkan mereka 300 tahun. Untuk melengkapkan kemungkinan dan andaian relation tadi, tengok. Hak sebelum dulu raja zalim yang mengarahkan rakyat dia dengan sistem tagut, menyembah berhala, mengorbankan haiwan korban diniatkan atas nama berhala, sujud tunduk dahi-dahi mereka di depan berhala. 300 tahun ditidurkan, 300 tahun lena bila bangun, ada perubahan tak? Hak zalim tadi dah jadi raja yang adil dan baik. Masyarakat yang tagut, masyarakat sembah berhala, masyarakat yang mengorbankan selain daripada nama Allah tadi dah jadi masyarakat yang beriman. Tempoh tadi dah menukar keadaan. Baik. Katakanlah hak hidup baik tu mengikuti ajaran Nabi Isa yang ditinggalkan oleh baginda. Kita yakin dan pasti baginda mengarahkan Bani Israel, baginda mendakwahkan mereka bertauhid hanya kepada Allah. Dirinya hanya Nabi dan Rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ajaran yang sebenar berpandukan kitab yang diturunkan pada baginda, iaitu Injil. Tapi tuan-tuan perhati, hak elok ni, hak baik ni, 300 tahun kemudian apa jadi? 300 tahun kemudian apa jadi? Tuan-tuan pernah dengar persidangan Naisya 325 Masihi. 325 Masihi. Bayangkan, kita andaikan Nabi Isa lahir 1 Masihi, diangkat 33 Masihi. 325 ajaran baginda apa jadi? Bukalah Google, bukalah buku sejarah, cari persidangan Naisya. N-I-C-E-A 325 Masihi. Naisya di mana? Hari ini dalam peta dalam wilayah Turki. Dulu dia bawah kerajaan Romawi Timur, Byzantine Timur. 325 Masihi, maharaja pada masa itu adalah Maharaja Konstantin. Apa yang berlaku tuan-tuan? Pada masa itu, umat Nasrani atau kita sebut umat Kristian dah berpecah dalam 2 aliran yang cukup kritikal dan besar. Satu masih lagi sama dengan ajaran asal. Dan satu lagi menganggap Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Baik, golongan yang pertama disebut golongan Arius. Arius ni asal nama orang. Tapi Arius ni, lagu mana pandangan dia? Isa cuma hamba Allah. Pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul, dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan.
Dan ini selaras dan mirip dengan ajaran asal. Manakala yang kontra, yang menganggap Isa sebaliknya, ada unsur Tuhan dan anak Tuhan Trinity itu ialah golongan Athanasius. Athanasius ni ialah seorang penolong bishop di gereja Alexandria, gereja Iskandaria. Manakala Arius ni ialah seorang presbyter. Presbyter ni istilah dia ialah ketua majlis gereja, ketua agama di gereja di Pocolis di Alexandria. Dia tu popular dan penting 318 Masihi. Okey. Sekarang dah ada perbezaan, dah ada dua aliran yang cukup ketara. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlarutan, terjadinya pecah belah, terjadinya pertelingkahan, pergaduhan, pembunuhan, maka Maharaja Konstantin memanggil mereka. Seramai, ingat jumlah ni, 2048 oskop, pedri, orang-orang alim pada masa tu untuk membincangkan isu ni, nak cari kesatuan. Ni kata lagu ni, kata lagu ni, sakit kepala bergaduh. Jadi kita nak cari satu kesatuan, kita nak gazet, kita nak stempel, hak ni akan terpakai seterusnya. Siapa hak selain pada ni, dikira murtad ke, siapa selain pada ni dikira terkeluar ke, siapa ni bukan jalan yang sebenar. Nak cari hak satu. 2048 orang. Bincang punya bincang, hujah punya hujah, dalil punya dalil dibentang, akhirnya tak berkesudahan sehingga membawa kepada pengundian. Okey, angkat tangan. Siapa nak undi? Golongan Arius. Isa cuma manusia biasa, Nabi dan Rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Daripada 2048, 1730, majority. 1730 golongan Arius. Dan 318 golongan Athanasius, kata Tuhan, anak Tuhan. Secara pengundian ni, siapa menang? Arius, 1730, majority. Tapi Maharaja Konstantin, dia ada tipu muslihat, dia nak jaga legasi politik dia, dia pilih yang minoriti. Dia pilih yang minoriti yang 318, Isa tu Tuhan ataupun anak Tuhan, konteks Trinity. Itu yang golongan Arius ni nak marah ni. Sebab lama dah guru mereka, hak tua dulu, Origen, 250 Masihi, dah dibunuh. Dan guru kepada Arius, Lucian yang berbangsa Limia tu, 312 Masihi dibunuh. Lucian terbunuh, itulah Arius kemuncak menolak ajaran Trinity. Sehingga dia lawan dalam ni. Akhirnya dia sendiri pun kena bunuh dalam satu tipu muslihat. 336 Masihi dia kena bunuh. Dia lahir 250, waktu guru hak paling tua, Origen tu kena bunuh. Dia baru lahir 250. Persidangan ni dia ada 325, 336, dia pula kena tipu muslihat tali baruk musuh sehingga dia pun kena bunuh sama seperti guru-gurunya sebelum. Tapi nak habaq itulah dia. Tapi dia dapat sokongan saudara Konstantin tu. Adik-beradik Konstantin, ada nama Konstantina, sokong Arius. Ada nama Lucines, sokong Arius. Tapi sebab kuasa duduk di tangan siapa? Tangan Konstantin. Jadi hak ni dipilih, hak ni lah digezet, hak ni lah. Jadi itulah konteks Trinity bermula. Maka itulah fitnah paling besar terhadap diri baginda Nabi Isa alaihi salam dan pada ajaran baginda alaihi salam. 325 ajaran ni sudah dirosakkan dan diri baginda terfitnah dengan konteks Trinity. 300 tahun rosak dah. Rosak dah tuan-tuan. Baik, selepas ajaran ni rosak, lihat 300 tahun kemudian apa jadi. 300 tahun lepas agama ni rosak. Apa jadi? 20 April atau 22 April 571 Masihi. Apa jadi? 571 puluh yang hampir kita pun dah dekat 600. 300 tahun kemudian. Apa jadi tuan-tuan? 20 April 571. Ni tuan-tuan tu ada malam ni. Mentang-mentang sebut 20 April 571. 20 April 571 bersamaan Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mau guna gap ni pun, guna gap Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul 610 Masihi, masih dekat lagi. 300 tahun kemudian Allah lahirkan Nabi Muhammad, zahirkan Nabi Muhammad, atau nak ambil dalam konteks yang kedua,
angkat Muhammad sebagai seorang Rasul. Nak settlekan benda tadi, nak riliskan benda tadi, nak sucikan balik benda tadi. Maka fitnah-fitnah terhadap bonda Maria, fitnah-fitnah terhadap Nabi Isa, fitnah-fitnah terhadap ajaran dia, disettlekan oleh Nabi. Turun surah Maryam. Selama ni ada pertuduhan Maryam mengandungkan Isa sebab zina, sebab bermuka. Ada surah Maryam cerita, kami yang wahyukan pada Jibril, bla 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 bla, gedebuk-gedebak, tu kisah sebenar. Kamu duk tuduh dia berzina ke bermuka, ada lelaki lain, palsu. Nak sucikan nama baik bonda Maryam. Kemudian Nabi Isa sendiri, Allah sebut mukjizat-mukjizat dia. Itu pun dengan apa? Dengan kekuatan yang kami beri, kekuatan Jibril. Dia boleh berubat, mata orang buta boleh tengok, ada bantuan Jibril. Menghidupkan orang mati, ada bantuan Jibril. Apa dia lagi? Penyakit sopak, ada bantuan Jibril. Masa kanak-kanak dia boleh tahu, mak kawan-kawan dia, mak budak tu simpan apa kan? Mak hang ada simpan buah apple. Betul kan? Kita tanya mak dia ada sungguh. Siapa abang kan? Isa abang. Nah, abangnya terfitnah tentang mana? Terfitnah waktu disalib tu. Quran kata dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi apa dia? Syubbiha. Ditashbihkan, diserupakan orang lain. Dia telah kami angkat bersama kami. Mana kena fitnah pula disalib, di tiang salib. Nana dia sudah diangkat. Lepas tu, habis dia naik, difitnah pula anak Tuhan lah. Dia tak ajak benda tu tu. Jadi Tuhan lah, anak Tuhan lah semua tu. Mari ayat inna masalah Isa inna Allah kama salih Adam khalaqahu min turab. Nak bagi center, nak bagi rilis. Nabi Muhammad dah menyempurnakan tugas baginda, risalah dakwah baginda. Sampailah usia 63 tahun, dia diwafatkan oleh Allah. Dan agama itu telah sempurna menerusi ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madi. Tapi tuan-tuan, apa berlaku 300 tahun kemudian? Lepas Nabi wafat, apa berlaku 300 tahun? Nabi sebut apa? Kurun aku adalah sebaik-baik kurun. Zaman aku adalah sebaik-baik. Maksudnya Rasulullah nak mengiktiraf apa? Zaman Nabi dengan zaman sahabat. Sebaik-baik kurun. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepasnya, kurun selepasnya. Maksudnya kurun pertama zaman Nabi, zaman sahabat. Kemudian kurun selepasnya, tambah 2 kurun. 1 kurun tambah 2 kurun. 3 kurun berapa ratus tahun? 300 tahun. Itu adalah the golden age, zaman keemasan. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 300 tahun Nabi meninggalkan, apa jadi? Tuan-tuan, apa jadi? Tuan-tuan boleh lihat dalam sejarah. Saya rangkum secara umum. Padahal ada aliran, ada mazhab bagi awal. Cuma nak bagi senang cerita. Lepas 300 tahun masa inilah keluar Syiah lah, Mu'tazilah lah, Qadariyah lah, Jabariyah lah, Jahmiyah lah, Karomiyah lah, apa Yahya belakang tu, dah mula keluar. Satu. 300 tahun selepas kurun terbaik. Tuan-tuan, 300 tahun dengan mudah menandakan bagi kita ialah. Ni saya sebut, faham betul-betul, dengar betul-betul. Kalaulah satu-satu ajaran, bayangkan betul ni ialah ajaran. Ajaran yang bukan sebenar, ajaran hak tak betul, ajaran hak salah, ajaran hak sesat, ajaran yang menyeleweng. Walaupun segala hak benda tak betul, hak benda tak kena duduk di dia, tapi kalau benda ni hari-hari dicucuk, hari-hari di filing, hari-hari kita kata disebut, hari-hari dimaksudkan, hari-hari didoktrinkan, hari-hari didogmakan. Walaupun salah, walaupun sesat, walaupun menyeleweng, bila dia mengambil tempoh yang lama, dia akan menjadi satu akidah dan kepercayaan. Percayalah tuan-tuan. Bila dia mengambil tempoh yang lama, apatah lagi beratus tahun. Secara umum nak bagi senang faham, kita tidak akan rasa yakin dan percaya pun bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu mengajarkan masyarakat di Mekah menyembah berhala. Wal'iyadzubillah. Tapi bila berhala start masuk di Mekah,
Hak asalnya dia ikut ajaran Ibrahim, hak asalnya dia ikut ajaran Nabi Ismail. Bila berhala masuk, bila kepimpinan Bani Khuza'ah berjaya mengambil pemerintahan daripada Bani Jurhum. Pemimpin pertama Bani Khuza'ah Amir bin Amru Al-Luhai. Dia inilah pemimpin pertama pergi ke Balqa. Balqa ni di mana? Di Syam, Mawar. Dia tengok orang di sana suka sembah patung, suka sembah berhala. Bila dia nak balik semula ke Mekah, aku nak balik Mekah ni. Buat mai kat aku patung sekok. Minta patung sekok. Suka tengok orang sembah patung. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal. Patung yang dibuat daripada batu akik merah. Sempurna sifat, kepala sampai kaki kecuali terputus pergelangan tangan kanan. Balik mereka sepuh kembali dengan sepuhan emas. Letak di mana? Dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, walaupun cara jahiliah, mereka akan keluarkan patung Hubal letak depan pintu Kaabah. Lepas bawah 7 kali, patung duduk situ. Mulalah berlaku, memohon, menyeru, berdoa depan patung. Minta depan patung. Lama kelamaan, bila budaya ni melekat, budaya syirik ni melekat, nak jumpa patung kena pergi Mekah, nak jumpa patung kena masuk Masjidil Haram. Kabilah ni buat satu patung, Bani ni satu patung, Hak ni satu patung. Ada dah patung sendiri. Lata ke, Manata ke, Uzza ke, apa ke. Jadi budaya ni, asal, betul ke tak betul ni? Tak betul. Salah ke salah? Salah. Syirik ke syirik? Bila beratus tahun, dia akan anggap ini nenek moyang kita. Tok kita dulu ni. Dan dia anggap tu adalah kebenaran, dia anggap itulah kepercayaan. Bila Allah zahirkan Nabi Muhammad, ni hak benar, ni hak betul. Mari nak perbetulkan mereka. Salah. Sembahlah Allah sahaja. Bukan meminta-minta di depan patung. Ni bentuk syirik. Siapa yang salah? Bangunlah golongan-golongan tua. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Siapa jadi salah? Nabi hak nak perbetulkan mereka tu jadi salah. Allah, hang baru keluar kami ni. Bukan kata hari ni. Tok kita duk sembah hak ni. Moyang kita hak ni. Ni, hak ni. Nabi hak mari nak perbetul tu jadi salah. Sebab tu dah jadi pegangan. Walaupun tu salah. Bahasa yang mudah. Bila saya sebut rangkaian aliran dan mazhab tadi, tuan-tuan, hak keluar tadi 2024. Kalau kita sebut Syiah dikatakan menyeleweng dan tersesat, 2024 dia ada lagi ke tak ada? Kita iktiraf dah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, sesat menyeleweng. 2024 patut ada ke tak ada? Dah kata sesat, siapa dia nak? Menyeleweng, siapa nak? 2024, duk ada lagi ke? Duk ada lagi tuan-tuan. Masih didogmakan, masih didoktrinkan, masih diajar. Kata Mu'tazilah hak keluar dulu. Kata sesat dan terseleweng pun 2024 ada lagi tak? Duk ada. Qadariyah duk ada, Jahmiyah duk ada. Bila dia makan masa beratus tahun, dia duk cucuk, dia duk filing, dia duk doktrin, dia duk dogmakan, hak salah pun akan jadi satu kepercayaan. Dan asalnya Islam hak satu patut kita pegang, kita sudah dibezakan dengan nama-nama itu. Yang Nabi sebut itulah, umat Islam akan berpecah kepada 73. Hak sepatutnya sama-sama pegang Quran. Hak sepatutnya sama-sama menghidupkan, menghayati sunnah Nabi, sekarang dipecahkan dengan labelan dan nama tadi. Ni Syiah, ni Qadariyah, ni Jabariyah. Dah ada di nama-namakan. Tapi itulah hakikat, itulah sunnah yang akan berjalan. Jadi peganglah satu yang paling selamat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan sudah nampak jalan dia? Sudah nampak jalan, saya pun lapar ni. Boleh berhenti ya? Kita mari lain pula. Boleh? Kau apa dah? Badan 9.20. Tak apa, muka tak puas pun kira anggap puas lah pada ni. Tak apa, insya-Allah kita datang lagi kalau ada kesempatan, ada masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon berhenti di sini, mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada ibrah, ada faedah bersama untuk diri saya yang bercakap dan berbicara, seterusnya juga ada faedah, ada ibrah, ada pengajaran untuk tuan-tuan dan puan-puan bawa balik pada malam ini. Yang lemah tetap datang daripada diri saya, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.